Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita lihat mengenai dengan al-Mi'raj, Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan peristiwa Isra' wal Mi'raj, antara peristiwa yang sejarah yang besar dalam Islam. Dan peristiwa ini sebenarnya datangnya secara mutawatir, iaitu melalui Al-Quranul Karim dan juga hadis yang mutawatir yang menceritakan mengenai dengan Isra' wal Mi'raj. Dan ia juga di antara tanda-tanda ataupun mukjizat, perkara-perkara yang pelik sebagai satu ibrah kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah hati Nabi ini dipenuhi dengan rasa kepercayaan kepada Allah dan juga sandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana bertemu dengan orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir ni penuh dengan kedegilan dan juga penuh dengan kekufuran mereka. Peristiwa ini sama juga kalau kita lihat seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebelum menghantar Nabi Musa alaihi salatu wasallam berjumpa dengan Firaun, Allah taala memperlihatkan keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala perintahkan kepada Nabi Musa supaya campakkan tongkat dia. Qala alqiha ya Musa. Allah Ta'ala mengatakan alqiha, campaklah tongkat wahai Nabi Musa, tongkat kamu. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Nabi Musa campakkan tongkat dia, tiba-tiba tongkat dia bertukar menjadi ular yang bergerak. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Allah Ta'ala menyatakan, ambil balik tongkat tadi, jangan takut, kami akan kembalikan tongkat tadi bertukar menjadi ular, ular bertukar menjadi tongkat semula. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Keluarkan tangan kamu ila janahik, keluarkan tangan kamu dan kamu akan lihat, akan keluar satu cahaya min ghairi su, bukan tanda keburukan ataupun bukan sebab penyakit, ayatan ukhra, itu adalah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Linuriyaka min ayatinal kubra, supaya kami memperlihatkan kepada kamu wahai Musa tanda-tanda kekuasaan kami. Selepas daripada itu, selepas mana dipenuhi hati Nabi Musa melihat tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, barulah ayat selepasnya Allah Ta'ala menyebutkan idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah berjumpa dengan Fir'aun, kerana Fir'aun seorang yang melampaui batas. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia dulu supaya penuh keyakinan dan rasa hanya sandaran ni kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian barulah pergi berjumpa dengan Firaun. Begitu juga dengan kesan daripada Isra' wal Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemungkinan kamu akan mengatakan inna dzalika hadasun ba'da irsal ilaihi biqaribin min 12 aman ala aksi ma waqa'a li Musa. Dan apakah rahsia
perjalanan Nabi ini, apa yang Allah Ta'ala nak berikan kepada Nabi, iaitu kalau kita lihat Nabi Musa sebelum berjumpa dengan Fir'aun, Allah Ta'ala tunjukkan tongkat bertukar menjadi ular. Tapi bila kisah Nabi perjalanan Isra' wal Mi'raj, untuk memberitahu tentang persiapan Nabi untuk berhijrah, muqaddimah untuk berhijrah. Wa li'a'zami muwajahah ala madad tarikh lil kufri wad dalal wal fusuq. Kerana bila berhijrah ini, kamu akan meninggalkan Mekah, di sana penuh dengan kekufuran, kamu akan hijrah ke negara yang baru, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Ini semua hijrah ini adalah berlaku selepas daripada Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah satu hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas diuji dengan ujian yang berat, iaitu asalnya pergi dihalau daripada orang-orang musyrikin Mekah, dihalau daripada tempat negaranya sendiri, kemudian pergi ke Taif mengharapkan bantuan. Orang Taif halau Nabi, last sekali tidak ada apa yang Nabi harapkan, hanyalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua selepas kematian dua insan yang teristimewa dalam kehidupan Nabi, iaitu isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid dan juga pakcik Nabi Abu Talib. Dan 12 tahun selepas daripada kebangkitan Nabi, barulah diberikan Isra' wal Mi'raj. Selepas itu barulah Nabi berhijrah. Nabi berhijrah umur 53 tahun. Sebab Nabi tinggal di Mekah 10 tahun, Nabi wafat umur 63. 52 tahun adalah umur Nabi berhijrah ke 52 tahun adalah Nabi menerima Isra' wal Mi'raj. Orang-orang musyrikin Mekah, kalau kita lihat, mereka pernah minta kepada Nabi untuk naik ke langit. Maka datanglah jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Maha suci Tuhan aku tak lain, tak bukan hanya manusia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tak ada kekuasa untuk naik ke langit. Bila mana Allah Subhanahu wa taala naikkan Nabi di langit selepas daripada itu, Allah Taala tak sebut sekalipun itu untuk menyangkal cabaran yang diberikan oleh orang-orang kafir Mekah, ataupun sebagai menyahut permintaan orang-orang musyrikin Mekah. Tetapi itu adalah Isra' wal Mi'raj bukan sebagai cabaran untuk orang musyrikin Mekah, tetapi satu kemuliaan. Allah Ta'ala nak beritahu satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Quran menceritakan Isra' dan Mi'raj dalam dua surah yang berbeza. Isra' dalam suratul Isra', Al-Mi'raj dalam suratul Najmi. Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam Quran, linuriyahu min ayatina subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di tanah yang diberkati, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Najmi ada disebutkan, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya Nabi melihat tanda-tanda Tuhannya yang besar. Ketika Nabi naik sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi lihat syurga, neraka, pelbagai jenis nikmat dan juga azab yang Nabi lihat dengan mata kepala Nabi sendiri. Dalam Isra' wal Mi'raj sebenarnya satu knowledge ataupun satu rahsia, ibarah yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, satu perkara yang sangat banyak. Di antaranya kalau kita lihat Mi'raj, perjalanan Nabi daripada langit pertama sampai daripada Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha,
Nabi mendapat watikah ataupun kefarduan solat 5 waktu, dan diberikan Nabi SAW yang teristimewa yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum ini, iaitu penutup surah Al-Baqarah, iaitu 2 surah Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampailah akhir, iaitu anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, 2 surah. Dan tak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum daripada ini. Dan 2 surah ni Nabi kata siapa baca setiap malam, maka 2 surah ni sudah memberi kecukupan kepada dia. Apa kecukupan? Ada ulama kata kecukupan 2 surah ni sekiranya manusia baca pada setiap malam, Allah Ta'ala akan jaga dia sampailah pagi esok. Ataupun sebahagian ulama kata cukup ini, mana cukup tak bangun tahajud, terlepas tahajud tak apa, 2 surah ni sudah menggantikan tahajud. Itu keistimewaan 2 surah, 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Abul Hasan An-Nadwi menyatakan Isra' wal Mi'raj bukan satu perkara yang biasa, dan 2 surah menceritakan tentang Al-Isra' dan juga Mi'raj, iaitu suratul Isra' dan suratul Najmi, menunjukkan bahawasanya nak beritahu Nabi SAW adalah Nabi 2 kiblat. Nabi 2 kiblat. Baitul Maqdis pun kiblat kita sebelum Masjidil Haram, Kaabah. Dan Nabi sebagai imam daripada timur sampai ke barat. Wa warasal anbiya qablah, Nabi mewarisi Nabi-Nabi sebelum Nabi, bawa agama yang sama. Wa imamul ajyal ba'dah, dan juga imam bagi generasi selepas ni. Maknanya selepas kewafatan Nabi, semua akan ikut Nabi sampai hari kiamat. Kemudian Nabi sallal anbiya menjadi imam kepada nabi-nabi keseluruhannya. Fakana hadza idzanan bi umumi risalatihi, dan ini menunjukkan keumuman risalah Nabi. Mana risalah Nabi Al-Quran ini, mukjizat Nabi berkekalan sampai ke hari akhirat nanti, sampai ke hari kiamat. Di mana saja tempat pada waktu bila sampailah hari kiamat, itulah tidak ada Nabi lagi selepas itu, hanya ada peninggalan Nabi sahaja. Kemudian kita lihat hikmah kerana apa langit pertama, langit kedua ditutup, tak dibuka, sehingga Jibril minta dibuka. Wa in kana ablagh fil ikram, ini menunjukkan sebelum Nabi datang tutup, lepas Nabi datang akan dibuka. Sebab tempat tersebut, langit pertama, langit kedua adalah hanya menerima tetamu yang istimewa. Kalaulah dibuka langit sentiasa terbuka, maka tak ada yang kita panggil yang teristimewa, ada tetamu istimewa baru dibuka. Sebab itu ditutup. Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kepada Nabi bahawasanya Nabi ini dikenali oleh penduduk langit. Sebab bila mana Jibril datang bersama dengan Nabi, ditanya kepada Jibril, siapakah bersama dengan kamu? Maka pada ketika itu Jibril menjawab, Muhammad. Abu Isa ilaih, adakah telah diutuskan Nabi? Nabi telah diutuskan. Walam yaqul man Muhammad. Mereka tak tanya siapa Muhammad tu, sebab mereka dah kenal Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Cuma mereka tanya, adakah telah diutuskan Nabi untuk datang ke sini? Telah diutuskan Muhammad untuk datang ke sini. Kemudian kita lihat ada beberapa perkara yang kita nak sebutkan. Di antaranya mengenai dengan orang-orang kafir Quraisy, apabila mereka masuk saja masjid lamma dakhala sallallahu alaihi wasallam masjid, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram,
Maka pada ketika itu Nabi nak ceritakan kepada mereka mengenai dengan peristiwa yang menimpa yang Nabi dapat ni, iaitu Al-Isra' wal Mi'raj. Pada ketika Nabi berada di Baitullah, lalulah musuh Allah iaitu Abu Jahal. Pada ketika itu faja'a hatta jalasa ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal datang duduk depan Nabi, dan dia bertanya kepada Nabi ni seolah-olah nak memperlekehkan Nabi, hal kana min syai', adakah sesuatu yang kamu dapat ni? Nabi kata, ya, aku diberikan Isra' pada malam tadi. Abu Jahal tanya, ila aina, ke mana? Nabi menjawab, ke Baitul Maqdis. Maka pada ketika itu Abu Jahal pelik dan tanya, summa asbahta baina dhahranina, adakah pada malam tadi kamu pergi Baitul Maqdis, kemudian siang ni kamu bersama dengan kami? Nabi kata, ya. Maka pada ketika itu Abu Jahal menyatakan, dia tidak melihat apa-apa kebenaran pada Nabi ini. Dan Nabi sendiri pun berasa sedikit khawatirlah, sebab takut cerita ini akan didustakan oleh kaumnya sendiri. Kemudian Abu Jahal tanya, ara'aita in da'auta qaumak atuhaddithuhum ma haddastani? Adakah cerita ni sekiranya kamu nak panggil kaum kamu, adakah kamu nak cerita kepada mereka apa yang kamu ceritakan kepada aku ni? Abu Jahal tanya. Nabi kata, ya. Kemudian pada ketika itu Abu Jahal panggil, ya ma'syar Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai kaum Bani Ka'ab bin Lu'ay dan bani-bani yang lain. Mereka semua berkumpul dalam majlis Nabi ini. Mereka datang. Kemudian Abu Jahal kata, hadis qaumaka bima haddastani bih, kamu cerita kepada kaum kamu apa yang kamu ceritakan kepada aku. Maka Nabi SAW memberitahu, inni usriya bi al-lailah, aku diberi Isra' pada malam tadi, diperjalankan pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat. Mereka bertanya, ke mana? Isra' perjalanan malam ke mana? Nabi kata, ke Baitul Maqdis. Maka pada ketika itu fanashara li rahtun minal anbiya, Nabi kata dibangkitkan bersama dengan aku pada ketika itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, dan juga nabi-nabi yang lain. Aku menjadi imam kepada mereka, aku bercakap dengan mereka. Lagi pelik, sebab nabi-nabi telah mati, telah wafat, dihidupkan, dibangkitkan kembali mereka bersama dengan Nabi, semayang bersama dengan Nabi, Nabi menjadi imam. Mereka bersorak, bising, dan pada ketika itu mereka rasa pelik. Sebahagian mereka ada yang bertepuk tangan, sebahagian mereka ada yang meletakkan tangan mereka di kepala kerana sangat pelik terhadap cerita Nabi ini. Mut'im bin Adi menyatakan, sesungguhnya sebelum daripada ini cerita kamu semuanya okey, cerita yang boleh diterima akal lah, mana tak pelik. Tapi hari ini Mut'im bin Adi kata, aku bersaksi kamu seorang pendusta. Kami sendiri nak pergi ke Baitul Maqdis, perjalanan pergi saja sebulan, perjalanan pulang sebulan. Atazamu annaka ataitahu fi lailatin wahidah, adakah kamu nak mendakwa kamu pergi datang ke Masjidil Aqsa dalam satu malam? Sebenarnya bukan satu malam, singkat, dalam perjalanan yang singkat, sebahagian daripada malam. Mut'im bin Adi menyatakan, demi Lat dan juga Uzza, aku tidak membenarkan kamu, aku tak benarkan percakapan kamu, dan apa yang kamu katakan sama sekali mengenai perkara ini. Sebahagian di kalangan manusia pada ketika itu telah murtad. Orang yang beriman kepada Nabi ada yang murtad. Abu Bakar, beberapa orang lelaki pergi berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka pada ketika itu Abu Bakar bertanya, in kana qala dhalik laqad saddaqa. Ada orang bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, Nabi mengatakan demikian, sesungguhnya benar. Mereka berkata, adakah kamu nak benarkan wahai Abu Bakar apa yang diceritakan Nabi? Pada ketika itu Abu Bakar menjawab, inni la usaddiquhu ala ab'adi min zalik. Sesungguhnya aku akan membenarkan Nabi lebih daripada itu lagi. Sebab itu dinamakan Abu Bakar As-Siddiq.
Di kalangan mereka ada yang telah pergi ke Baitul Maqdis, mereka minta kepada Nabi untuk sifatkan bagaimana bentuk masjid, ada apa yang ada di masjid tersebut, maka ditayangkan kepada Nabi, Baitul Maqdis, maka Nabi sebutkan satu persatu yang ada di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Bila Nabi sifatkan kepada mereka tentang Baitul Maqdis, mereka menyatakan apa yang disebut oleh Nabi itu benar. Kemudian mereka menyatakan, akhbirni an irina, beritahu kepada kami ada rombongan-rombongan saudagar yang menaiki unta. Kamu boleh cerita kepada kami bagaimana perjalanan mereka. Sampai tahap begitu mereka minta. Kemudian fa akhbaruhum bi adadi jamaliha wa ahwaliha. Kemudian Nabi cerita kepada mereka bilangan unta berapa, kemudian keadaan mereka pada ketika itu, di mana mereka akan sampai, berapa hari lagi. Nabi cerita, sebab adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi. فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثانية فقال قائل منهم هذه والله الشمس قد شرقت فقال آخر وهذه والله العير قد أقبلت. Rupanya benar apa yang Nabi sebutkan, rombongan unta tadi datang berapa hari seakan sampai, dia sekarang berada di mana, akan sampai ke Masjidil Haram daripada Baitul Maqdis berapa hari akan sampai. Semua cerita ini adalah benar. Mut'im bin Adi mengatakan, ya Muhammad sif lana Baitul Maqdis, wahai Muhammad ceritakan kepada kami Baitul Maqdis. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, sif li ya Rasulullah, sifatkan kepada kami wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah datang kepada Baitul Maqdis. Maka Jibril datang beri gambaran, tayangkan kepada Nabi. Maka pada ketika itu Nabi sebut satu persatu, sehinggalah Abu Bakar menyatakan, ushhidu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahawasanya kamu adalah utusan Allah, hatta ata ala awsafih, sehinggalah didatangkan kepada Nabi ini tentang sifat-sifat Baitul Maqdis, diperincikan kepada Nabi, perincikan kepada Abu Bakar satu persatu. Dan dalam perjalanan Nabi pergi bersama dengan malaikat Jibril, langit yang pertama, langit yang kedua, pada ketika itu Jibril minta izin kepada yang jaga langit tersebut. Maka penjaga langit bertanya, man hadha, siapakah ini? Lam yaqul Jibril ana, Jibril tak mengatakan aku, tetapi Jibril menyatakan ya, aku adalah Jibril. Bila sebut tentang Jibril, maka pada ketika itu man tusamma bihadzal ism ghairuh, tidak dinamakan malaikat lain Jibril, malaikat satu je malaikat nama dia Jibril. Semua tahu. Dan Jibril tidak menyatakan aku. Siapakah kamu? Jibril tak menyatakan aku, sebab aku ni tak memberi isyarat, tak memberi jawapan sebenarnya siapakah aku. Sebab tu Nabi larang. Sahabat datang rumah Nabi, ketuk pintu, kemudian Nabi tanya, siapa tu? Dia kata, akulah. Siapa aku? Nabi marah sebab tak memperkenalkan, bukan memberi jawapan, dia mengelirukan. Dan aku juga termasuk dalam sifat takabur aku, kerana iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia tak nak sujud. Dia ada sifat ananiyah, keakuan, aku. Dan ada sebahagian orang yang menyatakan aku. Bila sebut untuk aku, dia rasa diri dia hebat, sebab tak perlu perkenalkan diri, orang dah kenal lah. Sebab itu sebut aku saja tidak memadai. Fir'aun mengatakan, aku juga ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan sekalian, Tuhan yang maha tinggi. Fir'aun menyatakan begitu. Kemudian penjaga langit minta apa? Minta perkenalkan kedatangan Nabi ini dengan perkataan, waqad ursila ilaih, adakah dihantar Nabi untuk datang ke sini?
Maka pertanyaan ini adalah al-irsal ilaihi lil uruj ila sama. Adakah Nabi diutuskan untuk naik ke langit? Itu pertanyaan dia. Adakah Muhammad diutuskan untuk naik ke langit ini? Dan tak perlu diperkenalkan Muhammad itu siapa, kerana penjaga langit semua dah tahu, iaitu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dan sesungguhnya mereka juga tahu manusia tak akan sampai ke tempat ini melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tak kenal, mereka akan tanya, man Muhammad, siapakah Muhammad? Mereka tak tanya, sebab mereka tahu. Bahkan mereka memberi penghormatan sepenuhnya. Mereka kata marhaban bih wala ni'mal maji jaa, selamat datang dan sebaik-baik orang yang datang telah datang. Ini semua adalah satu penghormatan, ketinggian, keagungan yang diberikan kepada Nabi SAW. Dan ditanya man ma'ak, ditanya kepada malaikat siapa yang bersama dengan kamu, menunjukkan mereka nampak Nabi. Mereka tak tanya ama'aka ahad, ada tak bersama kamu orang lain, tapi mereka tanya siapa bersama kamu. Jadi mereka nampak Nabi itu. Kita lihat ada beberapa peristiwa yang ditunjukkan kepada Nabi. Nabi SAW ketika mana Nabi melalui satu rombongan yang menaiki unta di satu lembah, maka pada ketika itu unta tersebut menjadi liar. Sebab apa? Sebab mereka terkejut dengan Nabi sedang menaiki buraq, tunggangan yang besar. Dan Nabi pada ketika itu sedang nak menuju ke Syam, iaitu ke Baitul Maqdis. Kemudian aqbaltu hatta idza kuntu bi mahallin, Nabi kata aku sampai satu tempat, aku melalui satu rombongan Bani Fulan, aku dapati kaum tersebut tidur, maka mereka ada bekas di dalamnya ada air. Kemudian Nabi kata apa, qad ghattu alaihi bi syai' fakashaftu ghita'ahu, air tersebut bekas air ditutup, aku buka, aku minum, wa syaribtu ma fi, aku minum, kemudian aku tutup balik seperti biasa. Ini menunjukkan semua ini adalah, walaupun hadisnya hadis yang lemah lah, tapi sebagai kita nak menunjukkan satu perkara yang istimewa lah. Dalam perjalanan Nabi pun Nabi tahu ada rombongan si fulan, rombongan kabilah si fulan. Dan mengenai dengan Nabi menahan matahari daripada terbenam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, hadis tersebut hadis yang tidak sahih lah. Sebab dalam hadis yang sahih menyatakan yang menahan matahari daripada terbenam ini hanya berlaku kepada kisah Yusha' bin Nun, hamba khadam kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Satu peristiwa itu saja yang dia menahan matahari daripada terbenam, dilambatkan sikit. Adapun selain dari kisah Isra wal Mi'raj, kisah tersebut tidak dijadikan sebagai sandaran lah. Kita lihat satu kisah, ada banyak kisah sebenarnya. Kita lihat satu kisah mengenai dengan Masyitah binti Fir'aun. Masyitah dengan tukang sikat anak perempuan Fir'aun. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi SAW bila mana diperjalankan, dia melalui satu bau yang sangat wangi. Maka pada ketika itu Nabi menyatakan ma hadhihi raihah, bau apa ini?
Maka mereka menyatakan Masyitah binti Fir'aun, ini adalah bau Masyitah bukan Masyitah binti Fir'aun. Masyitah iaitu orang yang menyikat rambut anak perempuan Fir'aun dan juga anak-anaknya. Saqata mishtuha, ketika mana dia sikat rambut anak perempuan Fir'aun, jatuh sikat dia daripada tangan dia, jatuh. Kemudian dia baca bismillah. Kemudian anak perempuan Fir'aun menyatakan, Abi, ayah aku? Bukan ayahku Tuhan ke? Jadi pada ketika itu Masyitah menyatakan, Rabbi huwa rabbuk wa rabbu abika, Tuhan aku dia adalah Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu. Maka anak perempuan Fir'aun ni pun dia menyatakan, awalaka rabbi ghairi abi, adakah Tuhan selain daripada ayah aku? Maka Masyitah menjawab, ya. Fada'aha faqala alaka rabbi ghairi. Fir'aun panggil Masyitah, kemudian Fir'aun tanya, adakah Tuhan selain daripada aku? Masyitah menjawab, ya, rabbi wa rabbuka Allah, Tuhan aku Tuhan kamu adalah Allah. Maka pada ketika itu diperintahkan, Fir'aun perintahkan kepada utusan dia untuk panaskan besi, panaskan timah. Kemudian diperintahkan kepada Masyitah supaya dicampakkan dia dalam timah yang panas tersebut berserta dengan anak-anak dia. Maka fa'ulqu wahidan dicampak mereka seorang demi seorang dalam timah yang panas tersebut. Hatta balagha radi'an, sehingga sampai giliran anak yang paling kecil yang sedang Masyitah sedang kendong. Pada ketika itu kanak bayi yang kecil ni menyatakan kepada mak dia, ya ummah wala ta'aisi fa innaka 'alal haqqi, wahai ibuku, campakkan diri kamu ke dalam api tersebut, dalam timah yang panas tersebut, jangan kamu undur ke belakang, kerana kamu fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran. Dalam riwayat yang lain menyatakan 4 kanak-kanak budak bayi yang kecil yang boleh bercakap. Satu yang kisah anak Masyitah ini, yang keduanya kisah yang melihat yang melihat Nabi Yusuf difitnah dengan Zulaikha, permaisuri Mesir pada ketika itu. Dan juga yang ketiga adalah kisah Juraij. Juraij ini orang yang kuat semayang, mak dia panggil pun dia tak nak layan, dia semayang je kira. Last sekali mak dia doa supaya dia difitnah, dia difitnah sebelum kematian ibu dia ni. Last sekali betul dia difitnah, dia telah orang fitnah dia melacur dengan seorang perempuan. Maka pada ketika itu perempuan yang kata dia telah berzina dengan Juraij, maka lahir anak. Maka anak tu orang kampung semua marah, robohkan pondok yang di Juraij yang selalu semayang di pondok tersebut. Last sekali bayi tadi mengatakan, ayah aku adalah pengembala kambing, bukan Juraij. Dan yang keempatnya adalah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam juga bercakap pada waktu kecil. Di antara tanda-tanda Isra wal Mi'raj dalam suratul Najmi, wan najmi idza hawa, demi bintang apabila bintang berguguran, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, iaitu Nabi bukanlah sesat dan juga tidak tahu arah tujuan dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi bukanlah berbicara mengikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, Nabi berbicara mengikut apa yang diwahyukan kepadanya. 'Allamahu syadidul quwa, Allah Subhanahu wa taala beritahu mengenai hamba-Nya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya 'allamahu alladhi jaa bihi ilan nas, telah mengajar kepada Nabi Muhammad yang
datang kepada manusia. Siapa yang mengajar dia? Syadidul quwa, iaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sesungguhnya Jibril adalah laqawlu rasulin karim, benar-benar perkataan daripada utusan yang mulia, dhi quwwatin, yang mempunyai kekuatan, inda dzil 'arsy makin, di sisi arasy yang kukuh, dzu mirratin fastawa, mempunyai kekuatan, mempunyai pandangan yang indah. Fastawa, Jibril mempunyai kekuatan yang luar biasa. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan Jibril ini istiwa dia di ufuk yang tinggi. Ibnu Jarir menyatakan syadidul quwa adalah dzu marrah, dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan juga Jibril bersama pada malam Isra, dan tidak ditemani dengan seorang pun selain Jibril dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Jibril menghampiri Nabi, dan dekatnya Jibril dengan Nabi seolah-olah seperti dua busar panah. Fa auha ila 'abdihi ma auha, maka Jibril mewahyukan kepada Nabi SAW apa yang telah diwahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati Nabi tidak menipu apa yang dia lihat. Afatumarunahu ala ma yara, apa lagi yang kamu wahai orang-orang kafir Quraisy, kamu ingin berbantah ke atas apa yang Nabi telah lihat dalam peristiwa Isra dalam peristiwa Mi'raj. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, sesungguhnya Nabi melihat sekali lagi rupa asal Jibril untuk kali yang kedua. Kali pertama di Gua Hira, kali yang kedua di ketika mana di Sidratul Muntaha, inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Jibril Nabi melihat di Sidratul Muntaha apa yang Allah Taala beri lihat kepada Nabi, banyak perkara-perkara yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Nabi SAW 3 perkara, iaitu diberikan Nabi semayang, kefarduan semayang diberikan kepada Nabi, penutup surah Al-Baqarah, dan diampunkan bagi orang yang tidak mensyirikkan Allah sesuatu pun diampunkan umat Nabi SAW. Ma zaqal basaru wa ma tagha, dan mata Nabi tidak melilau ke kanan dan ke kiri, tidak melampaui batas. Bila naik saja ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7, maka pada ketika itu sifat Nabi ini nak menunjukkan dia patuh, taat. Mata dia tidak melihat lebih daripada apa yang diperlihatkan oleh Allah. Dia tak melihat sekejap kanan kiri, tidak. Menunjukkan kepatuhan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya Nabi melihat daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Itu antara serba sedikit mengenai Mi'raj Nabi yang kita sebutkan pada malam ini. Saya kira cukup sekadar itu dululah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Ada apa-apa soalan tak? Ustaz, tanya sikitlah. Ya. Solat 50 waktu kan? Dikurangkan menjadi 5 waktu. Berapa kali Nabi Muhammad SAW ulang lagi? Dalam satu riwayat menyatakan Nabi berulang alik ini dikurangkan 5 daripada 50 kurang 45, 40, 35 sampailah 5.
5 pun pada ketika itu Nabi Musa AS bagi tahu kepada Nabi, dia kata umat kamu tidak mampu. 5 pun banyak, sebab umat aku 2 kali sembahyang, pagi sekali, petang sekali, itu pun tak mampu. Jadi umat kamu lebih kecil daripada umat aku, jadi mesti tak mampu untuk buat 5 waktu banyak. Jadi Nabi kata istahya itu, aku dah malu nak jumpa dengan Allah daripada 50 jadi 5. Aku dah malu untuk berjumpa dengan Allah, maka dikekalkan 5. Dikekalkan 5. Dan 5 ni kita buat seolah-olah seperti 50 waktu lah. Sebab satu sembahyang diganda dengan 10 jadi 50 waktu. Itu yang Nabi, sebab Nabi Musa menyatakan qad jarrabtu, aku orang yang berpengalaman lah bersama dengan umat aku. Jadi kamu ada kenabian, aku pun ada kenabian, tapi kamu tak ada pengalaman lagi. Aku ada pengalaman, jadi aku memberi nasihat kepada kamu. Ini juga ulama kata walaupun Nabi tak minta pun nasihat Nabi Musa, tapi Nabi Musa lihat di sana ada kebaikan dalam memberi nasihat, maka Nabi Musa alaihissalatu wasallam memberi nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah juga dikhususkan kefarduan sembahyang ni pada malam Isra, kerana bila Nabi Mi'raj, Nabi lihat malaikat semua sedang ibadat. Di kalangan mereka ada yang berdiri terus ibadat, ada mereka rukuk terus, tidak sujud, ada yang sujud terus, tidak bangun. Jadi semua ibadat malaikat ni dikumpul dalam solat. Sehingga ada sebahagian di kalangan ulama menyatakan yang kefarduan solat pada malam Isra Mi'raj ini mengisyaratkan hikmah, iaitu disyariatkan solat seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada hamba yang beriman, apabila Mi'raj Rasul kamu dengan jisim dan juga dengan roh ke langit untuk mengambil kefarduan sembahyang, maka kamu setiap hari 5 waktu, bukan sekadar jisim kamu sembahyang, tapi roh kamu sekali sembahyang. Mana hati kita kena khusyuk, mana zahir dan juga batin kita sembahyang. Dan begitu juga bila Nabi naik Isra wal Mi'raj ini, Nabi akan tidak di-mi'rajkan Nabi, melainkan dibelah dada Nabi untuk bersihkan dada hati Nabi, kerana nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengambil watikah semayang ni. Jadi ulama kata seperti mana Nabi nak mengambil kefarduan semayang, hati Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam, malaikat basuh, belah dada Nabi. Seperti itu juga orang yang sembahyang, dia kena ambil wudu untuk bersihkan hati dia daripada sifat-sifat keduniaan. Itu semua antara hikmah lah. Hikmah tentang persyariatan sembahyang dilakukan pada malam Isra wal Mi'raj. Ini juga dalil tentang kelebihan Nabi dan tingginya darjat Nabi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana difardukan solat kepada Nabi pada satu tempat yang tidak pernah menjejakkan kaki seorang pun sebelum daripada Nabi. Nabi jadi beri keistimewaan daripada makhluk yang lain untuk sampai ke tempat tersebut untuk menerima kefarduan sembahyang. Okey. Ada apa lagi? Kalau tak ada, cukup sekadar itu dulu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.